Saat aku diusir. Hari itu bermula seperti hari-hari lain, matahari perlahan-lahan naik di ufuk timur. Burung-burung berterbangan mencari makan, dan bunyi cawan di dapur menjadi musik pagi yang biasa. Aku sedang menyiapkan sarapan, roti canai lembut dengan kuah dal kegemaran menantuku, Aisyah. Tapi entah mengapa, pagi itu udara terasa lain. Ada sesuatu yang berat di dalam hati, sesuatu yang sukar dijelaskan. Rafid, anakku, sudah lama keluar bekerja. Aisyah sibuk di ruang tamu, wajahnya nampak tegang. Aku coba berbual seperti biasa. Aisyah, nanti mak masakan kari ayam untuk tengah hari. Ya. Tapi dia hanya menjawab pendek. Tak payah, mak. Saya dah pesan makanan. Aku diam. Sudah lama aku perasan perubahan itu. Senyumnya makin jarang, suaranya makin dingin. Aku coba berbaik sangka, mungkin dia penat. Mungkin aku yang terlalu peka. Tapi hari itu, semuanya terbongkar. Ketika aku sedang menyapu lantai, dia datang menghampiri. Suaranya perlahan tapi tegas. Ma. Ya, Aisyah. Dia menarik nafas panjang. Saya rasa mak patut balik ke rumah mak saudara dulu. Aku terhenti. Penyapu di tanganku terlepas perlahan. Kenapa, Aisyah? Saya ada buat salah. Dia mengelak pandanganku. Tak ada. Cuma saya rasa rumah ni terlalu sempit. Saya nak uruskan keluarga saya dengan cara saya sendiri. Aku cuba tersenyum walaupun dada terasa sesak. Ini pun rumah mak, Aisyah. Rumah kita bersama. Dia menggigit bibir. Tapi mak, saya perlukan ruang. Saya harap mak faham. Suaranya tidak marah, tapi dingin. Dingin yang menembusi hati seorang ibu. Aku tidak menangis ketika itu. Aku hanya berdiri diam, memandang sekeliling dinding rumah yang pernah aku lap setiap hari, meja makan tempat kami ketawa bersama, dan sudut kecil tempat cucuku, Sarah, bermain dengan mainannya. Semuanya terasa asing tiba-tiba. Ketika Rafiq pulang petang itu, aku coba menjembucikan kesedihan. Tapi Aisyah sudah memberitahunya. Mama, mungkin lebih baik Mama berehat dulu di rumah Mak Salma. Aisyah cuma perlukan masa, katanya perlahan, tanpa menatap mataku. Aku ingin bertanya, dan kamu, Rafiq? Kamu juga mahu Mama pergi? Tapi lidahku keruh. Aku hanya angguk, pura-pura kuat. Baiklah, beta. Kalau itu yang kamu mahu. Malam itu aku berkemas perlahan. Setiap lipatan kain terasa seperti melipat kenangan. Sarah datang menghampiri dengan mata kecilnya yang tidak mengerti. Nana nak pergi mana? Tanyanya polos. Aku senyum, menahan air mata. Nana nak pergi jalan-jalan sekejap. Nanti Nana balik. Ya. Dia memeluk kakiku. Jangan lama, Nana. Aku hampir pecah menangis. Tapi aku tahu seorang ibu harus kuat walaupun hatinya hancur. Keesokan paginya, Rafiq menghantarku ke stesen bas. Sepanjang perjalanan, dia diam. Hanya radio kecil di dalam kereta berbunyi perlahan. Ketika bas tiba, aku memegang tangannya erat. Jaga rumah, jaga anak. Dan jaga istri kamu, ya. Dia mengangguk, matanya berkaca. Tapi tiada kata maaf keluar dari bibirnya. Mungkin ego, mungkin takut. Mungkin kerana dia juga terperangkap antara cinta dan tanggung jawab. Perlahan aku merangkah naik ke dalam bas. Dari jendela, aku nampak Rafiq berdiri di situ kecil, jauh, dan kelihatan rapuh. Air mataku jatuh tanpa mampu ditahan lagi. Bas mula bergerak, meninggalkan kota kecil yang selama ini kuanggap rumah. Aku bersandar di kerusi, memegang foto suamiku yang sudah lama tiada. Lihatlah, abang, bisiku perlahan. Anak kita sudah dewasa. Tapi entah kenapa, dunia antara kami makin jauh. Di luar, hujan mula turun. Titisannya berlari di kaca jendela, seolah-olah meniru air mataku. Dunia nampak kabur, dan di hatiku hanya ada satu rasa kehilangan. Perjalanan ke rumah adikku, Salma, terasa panjang. Setiap pokok, setiap rumah, setiap jalan seperti berbisik. Inilah perjalanan seorang ibu, penuh cinta, penuh luka. Ketika tiba di rumah Salma, dia terkejut melihatku berdiri di depan pintu dengan mata bengkak dan beg kecil di tangan. Kak, kenapa tak telefon dulu? Aku senyum lemah. Tak mahu susahkan orang.
Dia memelukku erat tanpa bertanya lanjut. Dalam pelukan itu, akhirnya aku menangis bukan hanya kerana diusir, tapi kerana akhirnya aku sedar aku benar-benar sendirian. Malam itu, ketika semua orang tidur, aku duduk di tepi tingkap, memandang langit yang kelam. Aku teringat masa lalu saat aku menjadi isteri yang taat, ibu yang sabar, mertua yang berusaha memahami. Tapi rupanya, kadang-kadang cinta yang kita beri tak selalu difahami. Aku menulis dalam diari kecilku malam itu. Hari ini, menantuku menjuru aku pergi. Aku pergi dengan senyap, tapi di dalam hati, ribut tak berhenti. Mungkin Tuhan mahu aku belajar mencintai diri sendiri. Setelah seumur hidup aku mencintai orang lain. Dan di bawahnya, aku tulis satu ayat lagi. Ayat yang kelak akan menjadi doaku setiap hari. Ya Allah, jika ini bukan pengaziran, tunjukkan aku jalan untuk pulang bukan ke rumah, tapi ke hati yang damai. Ruka dan kesedaran. Hari-hari pertama di rumah adikku, Salma, terasa sepi walaupun ada suara orang di sekeliling. Dia dan suaminya melayanku dengan baik, makanan cukup, tempat tidur selesa, dan anak-anaknya memanggilku maklong dengan manja. Tapi di dalam hati, aku tahu, tiada tempat seindah rumah sendiri. Setiap pagi aku duduk di beranda, memegang cawan teh panas sambil memandang jauh ke arah sawah yang menghijau. Angin pagi membawa bau tanah basah dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Semua itu indah, tapi di dada terasa kosong, seperti ada ruang yang tidak bisa diisi. Aku selalu terfikirkan Rafiq dan Sarah. Adakah mereka sihat? Adakah Aisyah masih marah? Kadang-kadang aku ingin menelepon, tapi jari-jariku berhenti setiap kali aku melihat nombor itu di skrin telepon. Aku takut mendengar suara yang mungkin tidak lagi menjemputku dengan kasih. Suatu petang, Salma duduk di sebelahku. Kak, jangan terlalu fikir. Mungkin ini masa untuk Kak rehat. Selama ni Kak banyak berkorban. Sekarang giliran Kak fikirkan diri sendiri. Aku tersenyum kecil. Kadang aku tak tahu macam mana nak berhenti jadi seorang ibu, Salma. Walaupun mereka dah besar, hati ni masih nak jaga. Dia menggenggam tanganku. Tapi kalau kasih itu tulus, Kak, ia akan kembali. Percayalah. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Malam itu, aku berdoa lama. Aku mohon kekuatan bukan untuk dilupakan, tapi untuk mampu memaafkan. Hari berganti minggu. Aku mula mencari cara untuk mengisi waktu. Aku menanam bunga di halaman, bunga melo, kenanga, dan ros putih. Setiap hari aku menyiram, berbicara dengannya seolah-olah mereka mengerti. Dalam diam, bunga-bunga itu menjadi sahabatku. Mereka tidak menilai, tidak bertanya, hanya tumbuh dan mekar, sedikit demi sedikit. Suatu hari, ketika aku duduk memetik daun kering di pasu, anak saudara kecilku datang membawa telepon. Maklong, ada mesej masuk. Aku membuka perlahan, satu mesej dari Rafiq. Mama, apa kabar? Sarah rindu Mama. Aisyah pun, dia banyak diam sejak Mama pergi. Tanganku menggigil membaca ayat itu. Ada harapan kecil yang menyala semula dalam dada. Tapi aku tidak membalas. Aku hanya menatap mesej itu lama, sebelum aku menulis sesuatu di dalam diari. Kadang-kadang cinta diuji bukan dengan jarak, tapi dengan kesucian. Dan di antara sunyi skim kita belajar siapa yang benar-benar merindui kita. Malam-malamku kini diisi dengan renungan. Aku teringat wajah Esa, bagaimana dulu dia datang ke rumah dengan penuh sopan, memanggilku Mama dengan lembut. Aku tahu, bukan mudah menjadi menantu. Dia punya impian, cara sendiri, dan kadang-kadang, mungkin aku terlalu ikut cara lama tanpa sedar melukainya. Mungkin inilah masa aku belajar, bahwa cinta bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang melepaskan sedikit ruang untuk orang lain belajar mencinta dengan caranya. Suatu pagi, Salma memanggilku. Kak, John ikut saya ke surau. Ada kelas pengajian hari ini. Aku ikut, walaupun hati berat. Di sana, Ustazah bercakap tentang ikhlas. Dia berkata, ikhlas bukan bermakna kita tak sedih. Ikhlas bermakna kita tetap berbuat baik walaupun orang tak nampak. Tetap mendoakan walaupun tak disebut terima kasih. Aku menunduk. Air mataku menitis perlahan. Rasanya seperti Tuhan sedang bercakap terus ke dalam hatiku. Sejak hari itu,
Aku mula menulis surat bukan untuk dikirim, tapi untuk menenangkan hati. Surat kepada Aisyah, kepada Rafid, kepada Sarah. Dalam setiap helaian, aku titipkan doa dan kata maaf. Kadang aku tulis, "Maaf, Aisyah, kalau kehadiran aku terasa beban." Kadang pulih, "Rafid, anakku, jangan biarkan jarak ini jadi dinding. Jadikan ia jendela untuk kita melihat semula dengan mata kasih." Setiap kali selesai menulis, aku merasa sedikit ringan. Luka di dada masih ada, tapi tidak lagi sesakit dulu. Ia mula sembuh, perlahan-lahan seperti parut lama yang tak hilang, tapi tak lagi menyakitkan bila disentuh. Beberapa bulan kemudian, aku menerima sekeping kad dari Sarah. Di atasnya, tulisan kecil tangan kanak-kanak. "Nana, saya rindu. Nanti Nana balik, saya nak tunjuk lukisan baru saya." Aku ketawa kecil sambil menangis. Dunia ini kadang pelik, kata rindu yang paling tulus datang dari hati paling kecil. Hari itu, aku duduk di taman, memegang kad itu di dada. Angin bertiup lembut, bunga-bunga di sekeliling menari perlahan. Aku sadar, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi gantinya. Dia mengambil tempatku di rumah itu, tapi dia berikan aku masa untuk menyembuhkan diri. Aku menulis lagi dalam diari. Luka bukan untuk disesali, tapi untuk difahami. Kadang Allah pisahkan kita bukan kerana benci, tapi supaya kita belajar menghargai apabila tiba masa untuk bertemu semula. Dan malam itu, ketika aku memandang bintang, aku berjanji pada diriku sendiri jika suatu hari pintu itu terbuka lagi, aku akan masuk bukan dengan hati yang terluka, tapi dengan hati yang sudah belajar erti kasih sebenar. Surat yang menyembuhkan. Malam itu sunyi. Hanya bunyi detik jam dan rintik hujan di luar jendela yang menemani. Aku duduk di meja kecil berhampiran tingkap, menatap sehelai kertas kosong yang telah lama menantiku. Di sebelahnya, pen yang sudah lama tidak digunakan. Sudah berbulan-bulan aku memendam kata. Hati ini sudah terlalu berat untuk terus diam. Maka malam itu, aku mula menulis. "Aisyah, anakku. Aku tidak tahu bagaimana untuk memulakan surat ini. Mungkin dengan maaf. Mungkin dengan terima kasih. Tapi yang paling tepat dengan keikhlasan." Tanganku bergetar. Aku menarik nafas panjang sebelum meneruskan. Aku tidak menulis surat ini untuk menyalahkan sesiapa. Aku menulis kerana aku sudah belajar bahawa cinta yang sejati tidak hilang hanya kerana ia diuji. Aku faham kini bahawa kadang-kadang kasih seorang ibu dan kasih seorang isteri berbeza cara, tapi niatnya sama untuk menjaga orang yang kita sayang. Aku berhenti sejenak. Air mata menitis di atas kertas. "Aisyah, aku ingat hari pertama kamu melangkah ke rumah ini. Kamu gugup, tapi sopan. Aku tahu kamu berusaha untuk diterima, tapi mungkin aku terlalu keras tanpa sadar. Aku mahu kamu jadi seperti aku, sedangkan kamu cuma mahu jadi dirimu sendiri. Dan aku salah." Aku menulis lama malam itu. Kata demi kata mengalir, bukan dari fikiran, tapi dari hati yang sudah letih memendam. Aku tidak marah pada hari kamu menjuru aku pergi. Aku sedih, ya, tapi lebih dari itu, aku takut. Takut kehilangan keluarga yang selama ini menjadi seluruh hidupku. Tapi kini aku faham, mungkin waktu itu kita semua perlu jarak untuk belajar menghargai apa yang pernah kita abaikan. Aku menutup mata, mengingat setiap detik lalu wajah Aisyah yang tegang, Rafiq yang diam, dan Sarah yang kecil, keliru melihat kami bertengkar. Aku rindu suara Sarah memanggilku Nana. Aku rindu melihat kamu di dapur, walau dulu kita selalu berbicara. Aku rindu bau rumah itu tempat aku mencurahkan separuh hidupku. Tapi Aisyah, yang paling aku rindu adalah ketenangan yang pernah wujud di antara kita sebelum semua ini berlaku. Ketika aku habis menulis, aku menatap surat itu lama. Rasanya ringan, seolah-olah setiap kalimat itu membawa keluar beban dari dadaku sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, aku berjalan ke pekan kecil berhampiran rumah Salma. Aku membeli sampul surat berwarna krem dan sedikit bunga melu segar. Aku memasukkan surat itu perlahan-lahan, mencium hujungnya seperti mencium doa, lalu menulis alamat rumah Rafiq di atasnya. Beberapa hari berlalu. Aku tak tahu sama ada surat itu sampai, atau dibaca, atau dibuang begitu saja. Tapi dalam hatiku,
aku tidak menyesal. Aku sudah melakukan bahagianku melepaskan dengan tenang. Satu petang, ketika aku sedang menyapu halaman, Salma keluar sambil memegang telefon. Kak, ada panggilan untuk Kak. Aku mengambil telefon itu. Suara di hujung talian membuat jantungku hampir berhenti. Mama, itu suara Rafiq. Lembut, ragu-ragu, seolah takut aku tidak mahu mendengarnya. Ya, Rafiq, jawabku perlahan. Mama sihat. Alhamdulillah, sihat. Aku senyum walau air mata sudah bergenang. Ada jeda panjang sebelum dia bersuara lagi. Wana, Aisyah nak cakap sesuatu. Sunyi seketika. Lalu aku dengar suara yang sudah lama hilang dari hidupku. Mama, saya terima surat Mama. Suaranya serak, menahan tangis. Terima kasih sebab tulis. Walaupun Mama tak tahu sama ada saya akan baca atau tidak. Aku tidak mampu berkata banyak. Hanya air mata yang mengalir tanpa henti. Aisyah menjambung. Saya salah, Mama. Saya terlalu cepat marah, terlalu takut kehilangan Rafiq. Sampai saya tak nampak kasih yang Mama beri. Saya minta maaf. Aku menutup mata, menarik nafas dalam. Aisyah, nak, tiada apa yang perlu dimaafkan. Semua ini cuma ujian kasih. Kadang cinta diuji bukan untuk memisahkan, tapi untuk memperkukuhkan. Dia menangis di hujung talian. Sarah selalu tanya bila Nana balik. Dia simpan lukisan Nana di tepi katil. Saya janji. Kalau Mama izinkan, kami akan datang. Boleh, Mama. Hatiku bergetar. Kata-kata itu seperti sinar pertama selepas malam panjang. Boleh, sayang, jawabku perlahan. Rumah ini sentiasa terbuka. Hati Mama pun sama. Selepas panggilan itu tamat, aku duduk lama di kerusi taman. Langit petang berwarna jingga lembut, dan angin membawa aroma bunga melu dari pasu kecil di tepi jendela. Aku tahu, surat itu bukan sekadar kertas. Dia adalah jambatan yang menghubungkan hati yang pernah retak. Malam itu aku menulis lagi di dalam diari. Kadang-kadang, kata yang tak diucap terlalu lama hanya menunggu keberanian untuk ditulis. Dan bila ia sampai ke tangan yang sepatutnya, keajaiban pun berlaku bukan kerana cinta, tapi kerana keikhlasan. Beberapa hari kemudian, aku menerima balasan. Sampulnya wangi, dengan tulisan tangan yang aku kenal, tulisan Aisyah. Mama, terima kasih kerana tidak berhenti menyayangi walaupun saya pernah menolak. Saya ingin menebus kesilapan saya, bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Izinkan kami datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memulakan semula. Aku menatap surat itu lama. Di hujung kertas, ada gambar kecil yang dilukis oleh Sarah, 3 hati kecil berpegangan tangan, dengan satu hati besar di tengah bertulis Nana. Air mataku menitis lagi, tapi kali ini bukan kerana sedih. Ini air mata yang lama aku tunggu, air mata yang menandakan luka telah mula sembuh. Aku menulis satu baris terakhir di diari malam itu. Mungkin cinta sejati bukan tentang siapa yang tidak pernah menyakiti, tapi siapa yang tetap kembali, membawa maaf di tangan. Dan aku tahu, esok akan menjadi hari yang baru, hari yang akan membawa langkah pertama menuju penyatuan semula. Pelajaran cinta. Beberapa hari selepas aku menerima surat daripada Aisyah, aku duduk di beranda rumah sambil menatap langit senja. Ada sesuatu dalam udara petang itu, tenang, damai, seperti tanda bahawa sesuatu yang baik akan tiba. Pagi Jumaat, ketika aku sedang menyiapkan sarapan ringkas, aku terdengar bunyi kereta berhenti di depan rumah. Hati berdebar, tapi entah kenapa, sejuman kecil terukir di bibir. Tidak lama kemudian, aku terdengar suara yang sudah lama tidak singgah di telingaku. Nana, Nana. Aku berpaling, dan di situ berdiri Sarah dengan rambutnya yang dikepang dua, memegang bunga kecil yang sudah rayu di tangannya. Di belakangnya, Rafiq dan Aisyah. Dunia seolah-olah berhenti seketika. Nana, saya rindu Nana. Sarah berlari ke arahku. Aku peluk dia seerat-eratnya. Barambutnya, suara kecilnya, degup jantungnya di dada, semuanya seperti mengembalikan cahaya yang pernah padam dalam hidupku. Aisyah berdiri di depan pintu. Wajahnya lembut tapi matanya merah menahan air mata. Mama, suaranya berkepar. Bolehkah kami masuk? Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk. Dan dalam anggukan itu,
Seluruh dinding yang pernah memisahkan kami runtuh dengan sendirinya. Kami duduk di ruang tamu. Aku menuang teh panas ke dalam cawan, seperti dulu. Suasana hening, tapi bukan dingin. Hening yang membawa rasa tenang. Rafiq menunduk. Suara perlahan. Mama, terima kasih sebab masih terima kami. Aku tersenyum. Rumah ini milik kita semua, nak. Ia hanya sunyi sementara. Aisyah menundukkan kepala. Tangannya menggenggam cawan erat-erat. Saya takut Mama tak mahu lihat saya lagi, katanya. Hampir berbisik. Aku letakkan tanganku di atas tangannya. Aisyah, kasih ibu tidak akan pernah hilang. Ia mungkin terluka, tapi tidak akan mati. Aku maafkan kamu sejak lama, kamu hanya belum tahu. Air mata jatuh di pipinya. Rafiq memegang bahunya, dan dalam keheningan itu, aku tahu segalanya telah pulih, bukan sepenuhnya sempurna, tapi cukup untuk memulakan semula. Sarah yang masih kecil tidak mengerti banyak, tapi dia tersenyum bahagia melihat kami bersama. Nana, boleh cerita kisah pokok ajaib tu lagi? Kata Jariang. Aku tertawa kecil. Baiklah, sayang. Kami duduk di lantai. Sarah di pangkuanku, Aisyah di sebelah, dan Rafiq bersandar di dinding sambil mendengar. Aku bercerita tentang benih kecil yang ditanam di tanah gersang. Orang menyangka benih itu tidak akan tumbuh. Tapi ia terus berakar, perlahan-lahan mencari cahaya. Dan akhirnya aku sambung, pokok itu membesar, bukan karena tanah subur, tapi karena ia tidak putus asa mencari sinar matahari. Sarah bertanya, pokok itu siapa, Nana? Aku tersenyum lembut dan menjawab, pokok itu keluarga kita. Aisyah menatapku lama. Ada cahaya baru dalam matanya, bukan lagi rasa bersalah, tapi rasa syukur. Mama, bolehkah Mama datang tinggal dengan kami beberapa hari? Sarah selalu tanya bila Nana nak balik. Aku terdiam seketika, takut jika kehadiranku sekali lagi membawa salah faham. Tapi kemudian Sarah memeluk kakiku erat-erat. Tolonglah, Nana. Kami dah sediakan bilik Nana. Aku memandang Aisyah, yang kini tersenyum dengan mata berkaca. Radu aku mengangguk perlahan. Baiklah, hanya beberapa hari. Rafiq membantu mengangkat beg kecilku. Sebelum meninggalkan rumah, aku berpaling seketika melihat halaman, pokok bunga, dan cahaya matahari yang jatuh di dinding rumah. Aku berbisik dalam hati, terima kasih, rumahku. Kau telah menjadi tempatku belajar melepaskan. Perjalanan ke rumah Rafiq sunyi tapi hangat. Sarah berbual tanpa henti, bercerita tentang sekolah, kawan-kawan, dan betapa dia rindukan masakan Nana. Rafiq tersenyum dari cermin depan. Sementara Aisyah sesekali berpaling ke arahku dengan pandangan lembut. Sampai di rumah, suasananya berubah, bukan seperti dulu. Rumah itu kini penuh dengan kehidupan. Di ruang tamu, ada bingkai gambar aku dan Sarah tersenyum bersama. Aku berhenti seketika, mencentuhnya dengan hujung jari. Aisyah tersenyum. Sarah yang letak gambar tu. Dia kata, Nana mesti ada di sini walaupun Nana tak tinggal bersama. Air mataku bergenang lagi. Kamu telah membina rumah yang indah, Aisyah. Dia menjawab perlahan. Rumah ini hanya lengkap bila Mama ada. Petang itu kami duduk di serambi sambil menikmati teh dan kue. Angin lembut bertiup, membawa aroma melati dari taman kecil di luar. Suara Sarah ketawa, Rafiq tersenyum, dan Aisyah bersandar di bahunya. Aku memandang mereka satu persatu, wajah yang pernah terpisah oleh salah faham. Kini bersatu semula oleh kasih. Aku berbisik dalam hati. Inilah cinta. Ia mungkin diuji, tapi ia selalu mencari jalan pulang. Ketika matahari terbenam, Aisyah menulis padaku. Mama, kataca perlahan. Terima kasih kerana mengajar saya tentang cinta. Aku tersenyum dan menjawab. Cinta bukan tentang memiliki, Aisyah. Ia tentang memahami, memaafkan, dan tetap memilih untuk bersama walau hati pernah luka. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk sendirian di beranda. Langit penuh bintang, dan bulan bersinar tenang. Aku menulis baris terakhir dalam diari kesayanganku. Aku telah belajar bahawa cinta sejati bukan hanya datang dalam tawa dan pelukan, tetapi juga dalam air mata dan pengampunan. Dan jika hati mampu memaafkan, tiada luka yang tidak boleh sembuh. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Kini aku tahu,
Cinta bukan sekadar kisah tentang kehilangan, ia adalah kisah tentang bagaimana kita belajar mencintai semula. Aku menatap langit dan berbisik perlahan. Terima kasih, Tuhan, kerana mengajar aku pelajaran cinta yang sebenar. Dan malam itu, buat pertama kalinya dalam masa yang lama, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Pelajaran cinta. Hati berkira-kira tamat. Sebuah kisah tentang maaf, kasih dan keluarga.